Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammadul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia Tuan Imam Haji Marain, pengurusi Surau As-Salihin Kampung Tersusun Batu Putih Kampar Manat, yang juga merupakan Tuan Imam Masjid Jami'ah Nur Kampar. Yang berbahagia Tuan Haji Maisa, Setiausaha Masjid Jami'ah Nur Kampar, yang juga tinggal di sini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini tuan puasa, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan teruskan rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma pertama-tamanya mari sesama kita mengambil sedikit kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita untuk kita sama-sama memanjatkan setinggi pujian dan kesyukuran kehadirannya yang telah memberikan kekuatan bersama-sama menjalankan solat fardu Isya, seterusnya mengerjakan solat tarawih dan witir, dan kemudiannya kita sama-sama bertahlil dan memanjatkan doa arwah kepada roh-roh yang disebutkan oleh Tuan Haji Maisa tadi. Mudah-mudahan sampai amal ibadah kita, pahala amal ibadah kita kepada mereka yang berkenaan, dan juga kepada roh dua kita, adik-adik kita, kerabat sahabat handai, sanak saudara rakan tahunan, tuan-tuan guru kita, sahabat-sahabat seperjuangan kita, dan juga ada ganjaran pahala kita sebagai amal soleh kita jadi pada bulan Ramadan Mubarak ni. Segala amal ibadah yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlebih dahulu sebelum kita teruskan tazkirah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita menghadiahkan surah Al-Fatihah secara khusus kepada roh almarhum Muhammad Ali, legenda tinju Muslim dunia, yang pemergiannya walaupun sudah dijangka sejak sekian lama, tapi ia tetap meninggalkan satu pesan buat diri kita, bagi kita sebagai umat Islam. Al-Fatihah. Baik, kita telah pun
masuk ke malam 3 Ramadan. Dia masih lagi berada dalam apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awwaluhu rahmah. Ramadan itu awal-awalnya ialah rahmat. Allah Taala berikan rahmat kepada kita, turunkan rahmat kepada kita. Allah Taala beri kita suatu kekuatan yang luar biasa, yang sebenarnya pada hakikatnya bagi saya, tak tahulah kita kepada perempuan, tiada pada bulan-bulan yang lain. Allah Taala memberikan kita kekuatan yang luar biasa pada bulan Ramadan. Kita mampu melaksanakan ibadah puasa selama sebulan pada bulan Ramadan. Kita carilah bulan-bulan lain, mampu tak kita mengerjakan salat sunat selama sebulan. Nak buat puasa 6 Syawal pun kadang-kadang lepas dah pokok hari. Tak lagi nak puasa sebulan. Puasa Isnin Khamis memang dah tentu lah, tak masuk dalam muhtim kita. Tapi pada bulan Ramadan kita mampu melaksanakan ibadah puasa dari mula sehinggalah ke akhirnya tanpa sebarang rasa penat dan jenuh dan lesu. Pada bulan Ramadan, rahmat yang diberi kepada Allah SWT kepada kita, kita lihat rumah Allah dimakmurkan di mana-mana. Orang datang ramai-ramai mengerjakan solat tarawih, sehingga ada masjid yang melimpah, yang penuh. Suasananya seolah-olah seperti solat Jumaat ataupun solat 2 hari raya. Punya ramai orang, terutamanya di kawasan bandar besar, memang penuh dengan orang. Terutamanya pada awal-awal Ramadan, awal-awal 10 hari pertama Ramadan, memang macam tu lah tuan-tuan. Ini pun ramai ni. Cuba tengok nanti 20 ke atas dia surut, terutamanya kaum perempuan ni kan, kaum wanita, kaum muslimat lagi surut. Mana pergi? Tak tahu lah ustaz, yang orang ni buat kuih raya ke. Sebab kuih raya yang biasa tu senang aja, online purchasing, beli secara online je. Tapi ni yang rendah, dan anak-anak kita balik kampung ni, dia nak rasa kuih raya dan hasil buatan tangan mak ni, hasil buatan tangan ibu dia. Dia kata kalau nak beli ni kat Kuala berlambak-lambak, Almond London, Almond New York, Almond Paris. Tapi kalau kuih-kuih tradisional ni, kuih semprit, batang buruk, kuih sagun, ini kuih orang tua ni mak kita pandai dah buat. Jadi jenuh 10 malam akhir isteri kita berada di rumah nak menyediakan kuih-kuih, kuih bahulu. Dan yang suatu dengannya lah kuih karai, kuih apa nama tu, putu kacang. Jadi ke depan ni dia tak minat kuih-kuih tu, patut dikenalkan. Kalau dia tak nak, sumbatkan ke mulut. Kata Samsudin, sumbatkan ke mulutnya. Pegang ke kanan, sumbat. Dia telan, lepas. Kalau tidak, nanti kuih-kuih tradisional ni akan lenyap di telan zaman. Di mana yang disebut oleh Waris dalam lagunya, gadis di lembu kan, ada di telan zaman. Tapi yang paling pentingnya, Allah Taala turunkan rahmat kepada kita pada sepertiga pertama bulan Ramadan, yang mana Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lain, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah." Bila datang di bulan Ramadan, maka dibukakan segala pintu syurga. Pintu syurga terbuka. Bukan pintu syurga itu terbuka saja, bukan pintu syurga itu sendiri yang terbuka. Pintu-pintu nak sampai ke syurga pun terbuka. Itu maksud dia. Pintu nak mengerjakan amal ibadah itu terbuka dengan sendirinya. Itu maksud dia. Ya, boleh
faham dua makna. Nak faham makna hakiki pun boleh, nak faham makna tersurat pun boleh, nak faham makna tersirat pun boleh. Nak faham betul pintu syurga memang terbuka Ustaz. Betul. Pintu Nabi SAW cakap memang betul. Nabi SAW sabdakan memang betul. Sadaqah Rasulullah. Memang betul. Nabi SAW kata terbukanya pintu syurga. Tetapi pintu nak sampai ke syurga pun terbuka juga. Bulan Ramadan inilah terbuka, selalu ada ruang dan peluang untuk melakukan amal soleh. Yang biasa buat solat tarawih, tadarus, majlis-majlis zikir, solat-solat sunat yang lain. Mudah aja kita nak buat pada bulan Ramadan. Bulan lain boleh ke tuan-tuan baca Quran sampai khatam? Cuba tanya diri kita sendiri. Tanya diri saya tanya diri saya, dan saya tanya dan tuan-tuan, dan kita tanya tuan-tuan. Bulan lain boleh tak kita khatamkan Al-Quran dalam sebulan? Boleh ke tak? Tentunya sukar. Tapi bulan Ramadan kita boleh khatamkan Al-Quran, tak ada masalah. Khatam pun satu hari kita baca lama ambil 30 juzuk. Tapi amalan-amalan yang lain pun boleh terbuka kepada kita untuk melakukannya pada bulan Ramadan. Bersedekah, berwakaf. Bersedekah, Nabi SAW mengatakan afdalus sadaqah fi Ramadan, sebagai sedekah pada bulan Ramadan. Berarti jalan murid yang kosong tidak. Kalau ada kosong, tawatnya ajak-ajaklah ya sahabat-sahabat kita di IPT Kampar, di polis, dari bomba, untuk sama-sama menyumbangkan sedikit sedekah. Bukannya pihak surau minta grant pun, minta nasi Arab, nasi mandi dah. Sepati punya diri. Kita nak makan banyak-banyak, nak buat apa bulan Ramadan ni? Kita makan pada bulan Ramadan ni untuk tenaga, supaya kita mampu mengerjakan solat tarawih. Jadi kita berbuka dan bersahur tu mengikut apa yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Bila berbuka tu, adik-adik, terutama adik-adik, makanlah kurma 3 biji. Kurma sambal dulu, jangan air ada sambal dulu. Ni air sambal dulu. Bau Allah. Air tebu dah masuk ke dalam mulut. Satu jam habis. Mat, nanti dulu. Tak sempat dah. Tak tahannya hal. Kita tak boleh ikut nafsu kita, tuan. Kalau kita ikut nafsu kita, rosak diri kita. Ikut macam mana Nabi gariskan. Kemudian kita solat maghrib, pas solat maghrib makan nasi pun jangan banyak. Sebab bila kita lebih makan, akan menyebabkan kita rasa lesu untuk mengerjakan solat tarawih. Itu yang mata kejap kelelap. Kita imam bawa ayat hari ini dia bawa inna atayna besok, bawa inna atayna besok, bawa inna atayna lari cepat dalam. Itulah malam ni kita bawa ayat-ayat yang berbeza dengan ayat yang biasa, supaya tuan-tuan ada rasa seronok dengan solat tarawih tu. Walaupun sekadar 8 rakaat, tapi ada zuk dia, ada rasa dalam diri seronok. Kita menikmati halawatul ibadah, kemanisan beribadah. Halawatul ibadah yuaddi ila halawatil iman. Kemanisan beribadah akan membawa kepada kemanisan iman. Kita rasa seronok berada dalam bulan Ramadan. Kalau boleh kita nak bulan Ramadan tu 12 bulan dalam setahun.